Lebih dari 50 orang yang kurang dan tidak mempunyai daya penglihatan menyertai Perhimpunan Berjalan Kaki menandakan Hari Tongkat Putih untuk meraihkan kebolehan dan kejayaan yang dicapai oleh mereka yang tidak mempunyai daya penglihatan. Ianya merupakan anjuran Persatuan Kurang Penglihatan Thailand. Para peserta dengan tongkat putih menyertai perhimpunan berjalan dari Taman Awam ke stesen kereta api bawah tanah. Ketua Persatuan Ekapol Patayanan mengatakan salah satu objektifnya adalah untuk mendorong agensi kerajaan meningkatkan reka bentuk dan pembangunan infrastruktur sejagat. Hari Tongkat Putih atau White Can Day diadakan pada setiap 15 Oktober di seluruh dunia bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang kehidupan orang-orang yang kurang dan tidak mempunyai daya penglihatan serta untuk meraihkan kebebasan, kebolehan dan sumbangan berharga mereka kepada masyarakat. Selama 4 dekad terakhir, Vietnam menjadi sebahagian daripada PBB. Vietnam telah berkembang dari sebuah negara kecil menjadi salah satu negara terkemuka dalam merealisasikan matlamat pembangunan milenium PBB. Hari ini Vietnam telah bergabung dengan masyarakat antarabangsa dalam mengatasi pelbagai tentangan seperti pandemik COVID-19, perubahan iklim, pencegahan konflik dan dalam mempromosikan pembangunan mampan. Lebih daripada 3,000 buah rumah tahan ribut seperti ini telah dibina di wilayah tengah Vietnam. Rumah-rumah ini tetap berdiri kukuh walaupun ianya telah dilanda banjir baru-baru ini. Dilancarkan pada tahun 2017, projek untuk memperkuat daya tahan masyarakat pesisir terhadap impak perubahan iklim di Vietnam telah dilaksanakan oleh Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP dengan kerjasama Kementerian Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar. Salah satu fokus utama projek tersebut adalah untuk membina sekitar 4,000 buah rumah tahan ribut di 5 wilayah pesisir tengah yang mana kawasan tersebut sering terdedah kepada banjir dan ribut. Menurut Man Khoi, setelah 4 tahun pelaksanaan, 80% sasaran projek telah disiapkan dengan lebih dari 3,000 buah rumah telah diserahkan. Dari penilaian praktikal mereka, tambah Man Khoi, kesemua yang tinggal di rumah-rumah berkenaan adalah dalam keadaan yang selamat. Kathleen Wilson menyatakan bertindak balas kepada dan menghalang kesan perubahan iklim adalah satu lagi cabaran yang dihadapi oleh Vietnam dan PBB serta krisis-krisis yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 pada skala global. Jelas Hong Viet, sumbangan pertama dan terpenting dari Vietnam adalah melaksanakan kerja-kerja pencegahan wabak dengan baik dan ketika ini berusaha untuk memulihkan ekonomi. Dan dengan usaha mereka sendiri, mereka telah memberikan sokongan kepada banyak negara melalui kerjasama dua hala dan juga pelbagai hala. Tambah beliau lagi, selain forum antarabangsa, mereka juga bergabung tenaga dalam perkembangan vaksin. Kamal Malhotra menjelaskan Vietnam akan terus bergabung dengan 192 anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam menghadapi dan menyelesaikan cabaran dan menyumbang kepada pembangunan mampan dunia.
Menarik minat pelajar dengan pembelajaran yang lebih mudah dan menyeronokkan dalam pengejaran adab dan akhlak Islam. Satu aplikasi telefon pintar yang mengandungi teknologi Augmented Reality AR atau realiti terimbuh dibangunkan sekumpulan pensyarah Pusat Pengajian Usuluddin, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin, UNISZA di Terengganu. Produk inovasi UNISZA My Syahsiah AR yang bermaksud Syahsiahku dibangunkan sejak Mei tahun lalu bagi tujuan memberi penerangan tentang akhlak dan sifat mulia yang perlu dimiliki setiap Muslim. Aplikasi mudah ini hanya perlu diimbas dan ia akan memaparkan pada skrin telefon pintar elemen multimedia dalam bentuk animasi 2 dan 3 dimensi dengan sasaran kanak-kanak berusia 6 tahun ke atas. Menerusinya, murid akan lebih seronok dengan kombinasi grafik, audio dan teks yang memaparkan video bacaan Al-Quran, animasi rihal yang mengandungi ayat suci Al-Quran, permainan video serta kamus pengajian Islam yang turut mendapat kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Ia turut mengandungi video-video animasi berkenaan adab-adab dan berfungsi sebagai speaking dictionary. Maklumat dalam tu juga boleh digunakan oleh pelajar diploma, ijazah dan diploma, sebab konsep-konsep itu adalah berkaitan dengan pembelajaran buku yang menjadi rujukan utama para pelajar lah. Contohnya kami ambil daripada buku Imam Ghazali, Arba'in fi Usuluddin, yang digunakan sebagai buku teks utama pelajar diploma. Aplikasi My Syahsiah AR yang turut mendapat kepekaran pensyarah Universiti Malaysia Terengganu UMT ini juga telah menerima 10 anugerah pertandingan inovasi pelbagai peringkat. Jadi kita hanya produskan satu buku dan dia boleh scan pada buku tersebut, ayat-ayat tersebut dia akan bagi tahu apa sebenarnya yang berlaku. Itu kelebihan teknologi itulah. Dan sekarang ni generasi sekarang kalau kita lihat semuanya mempunyai handphone. Ke mana-mana pun mesti bawa. Kalau IC tertinggal tak apa, ambil. Tapi handphone tinggal patah balik. Adalah. Jadi kita menggunakan environment persekitaran yang ada ni dengan membangunkan Islamic content. Sehingga kini, 4 institusi pendidikan Islam menggunakan kaedah seumpama ini dalam pembelajaran mereka. Berdasarkan kajian soal selidik yang dilaksanakan kepada 100 pelajar, 90% daripada mereka bersetuju bahawa pembelajaran akhlak menerusi aplikasi ini dapat menarik minat untuk memahami tentang akhlak yang mulia. Ia akan ditambah baik berdasarkan respon dari pengguna dan akan dikomersialkan pada masa hadapan. Melaka memperkenalkan sektor pelancongan yang baharu iaitu berkonsepkan agama bagi menarik lebih ramai berkunjung ke negeri itu. Sektor pelancongan ke-14 itu adalah suatu inisiatif untuk mengembalikan kegemilangannya sebagai pusat perkembangan Islam. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali berkata, bagi mencapai hasrat terbabit, Jabatan Agama Islam Melaka dan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Melaka akan bekerjasama melaksanakan kajian, mengumpul dan mencari semula kesan peninggalan sejarah Melaka sebagai bukti perkembangan terbesar penyebaran agama Islam di rantau ini. Jelasnya, tinggalan sejarah itu dapat dilihat melalui pembinaan masjid yang berusia ratusan tahun yang dikesan di negeri Hang Tuah ini. Sekarang ni kita ada 13 sektor pelancongan. Yang ke-14 adalah sektor pelancongan agama. Macam saya sebut tadi, Melaka mempunyai satu kesan sejarah yang semua tahu Melaka adalah negeri yang tersohor many years ago sebagai pusat perkembangan dan perdagangan antarabangsa dan juga pusat perkembangan agama Islam pada ketika itu. Beliau berkata demikian di Majlis Perasmian Galeri Interaktif Planetarium Al-Khawarizmi di Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tanjung Bidara. Galeri tersebut menyajikan pengalaman menarik kepada pengunjung yang ingin melihat sendiri fenomena astronomi seperti lintasan komet dan gerhana bulan atau matahari. Sementara itu, Melaka juga akan membangunkan koridor ekonomi baharu yang bakal menjadikannya sebagai destinasi pelaburan dan perniagaan antarabangsa yang unggul. Beberapa inisiatif pembangunan telah dirancang, antaranya pendigitalan dan bandar pintar dan industri berteknologi tinggi.
Bagi memulihkan industri pelancongan yang terjejas akibat COVID-19, Melaka telah melakukan pelbagai usaha untuk menarik pelancong, antaranya merancangkan industri pelancongan domestik, mengukuhkan pasaran antarabangsa selektif dan meluaskan capaian promosi destinasi Melaka dengan berkonsepkan digital. Bagi tujuan itu, slogan baharu telah diwujudkan iaitu Melaka Safe Haven dan Melaka is the place to be bagi menggambarkan Melaka sebuah negeri yang selamat dan bersih untuk dikunjungi sebagai destinasi percutian pilihan. Pandemik coronavirus memberi kesan kepada prestasi semasa ekonomi negeri yang menyusut 17.1% pada suku kedua 2020. Melaka hanya menyasarkan kehadiran 5.6 juta pelancong pada tahun ini berbanding rekod kedatangan 18.73 juta pelancong pada tahun lepas.